Analis komputer. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Azri, Ilham mana dia? Ilham pergi mana? Sekejap. Setting jap. Okay, Kak. Tak clear Kak Razah, tak dengar suara. Sekejap Okey. Okey, baik. Selamat malam semua. Apa khabar semua, sihat ke? Azri, Ilham, Kak Razah. Hai. Sihat Azri. Hai. Sebelum pergi macam Azri dengan Ilham ni cuma saya bantu mereka untuk set up another business lah. Cuma Kak Razah rasanya senior UTM dulu kan? Betul tak? Betul. Betul, masa macam pernah nampak. Betul, UTM. Okey, baik. Buat bisnes apa? Sekarang ni apa? Ejen je lah produk pendidikan awal kanak-kanak. Oh, Mami happy. wife saya dia bagi tahu, oh ni kenal Kak Razah. Oh. Okey, Mami happy ni lagi mudah untuk saya sembang. Sebab saya pun ada guide saya punya wife untuk buat bisnes ni kan. Itulah sebab dia mengaji kan. Betul. Okey, tak apa. Malam ni pun saya just nak share sebab kita tunjuk kita pandai, tapi lebih kepada untuk saya catch up balik apa yang saya dah buat, apa yang saya pernah buat supaya benda tu untuk beri input dan juga manfaat kepada orang lain lah. Terutamanya dua orang kawan saya ni, Azri dan Ilham ni dia diorang ni Jangan lampu. Ya. Sorry. No, banyak benda lah yang kena tahu berkaitan dengan selok belok bisnes. Dan saya nak share ni pun bukan sebab saya pandai sangat benda. Cuma saya ada beberapa pengalaman yang saya rasa saya perlu kongsikan benda ni, terutamanya untuk bantu inilah golongan muda bina dia punya platform. Sebab dalam keadaan sekarang PKP ni banyak bisnes yang tak boleh nak running. Banyak benda yang terganggu. Mencari alternatif lain. Kalau tak, kita tak boleh nak survive. Sama juga kalau kita buat bisnes servis, tak kisah ada produk ataupun cabar. Walaupun kalau kita ada pelanggan tetapi dia mungkin ada masalah dari segi postage, penghantaran, delivery dan sebagainya. Kalau sama ada dari segi kepercayaan orang untuk dia dapatkan servis tu. Jadi tambahan ada yang berbelanja tapi banyak juga yang mula buat saving. Sebab kita tak tahu berapa lama tempoh kawalan pergerakan ni dan kebarangkalian untuk dilanjutkan ni mungkin tinggi. Jadi nak tak nak memang kena ada pelan kita boleh survive bisnes kita dan kita boleh teruskan apa yang kita usahakan sebelum ni. Baik, macam semalam saya ada share berkaitan dengan 7 perkara penting, 7 proses Saya share tentang dalam bisnes, 7 proses penting dalam meningkatkan jualan bisnes. 7 benda ni sebenarnya 7 benda asas dalam bisnes yang kita kena. Benda ni tak ada, kita bisnes ni sama ada dihidup dan mati ataupun dia macam tu je, kekal macam tu je. Dia tidak ada pembaharuan dan sebagainya. Jadi memang kena follow proses ni satu demi satu supaya kita nampak ke mana kita nak bawa dan apa yang kita nak capai. Macam Azri dan Ilham saya ada perkenalkan pada
mereka tentang software. Sekarang ni benda yang bagi saya dia sedikit mudah dan kurang risiko adalah jual produk digital ni. Dia tidak berisiko tinggi sebagaimana produk fizikal. Produk fizikal ni kalau kita beli stok, kalau kita beli stok, kita simpan dan sebagainya, risiko untuk tak terjual itu ada. Kalau marketing kita problem, kita tak boleh nak jual produk tu, kesannya kita akan rugi dan bisnes kita akan statik ataupun akan terus jatuh. Jadi lagi kaedah bisnes iaitu bisnes digital. Macam sebelum ni wife saya pun dia jual Mummy Happy. Dia jual Mummy Happy punya produk, dia konsisten lah berjual produk, dia ada commission setiap bulan, dia ada recruit new agent. Jadi saya nampak dia punya profit. Dalam keadaan PKP ni, sejujurnya saya rasa Mummy Happy agak terkesan. Betul tak Kak Razah? Kita hantar tapi dia lambat. Bila lambat, orang mengamuk, orang marah, orang minta refund. Betul tak? Bila refund kita je pulang, barang tu belum tentu dapat balik. Jadi risiko produk fizikal yang tu. Kecuali kalau customer dia tak ada masalah untuk dia maintain lah, untuk maintain, tak minta refund dan sebagainya. Digital insya-Allah dia kurang risiko, cuma kena faham tentang dia punya funnel, tentang dia punya tak ada benda yang tertinggal. Jadi dalam tempoh PKP ni, kejap lagi saya akan share satu case study saya buat untuk saya punya wife. Saya set bisnes untuk dia dalam niche pendidikan juga, tetapi dia jual produk belajar mengaji Quran, 8 video rakaman tutorial belajar Al-Quran bermula daripada Iqra' 1 sehingga Iqra' 6. Saya bantu set up ni dalam tempoh 1 bulan untuk siapkan dia punya structure, dia punya platform, ikut satu persatu proses saya share semalam. Jadi 1 sampai 7 ni saya implement, saya tunjuk pada wife dia, ini dia punya proses. Ini yang dia kena lalui, nampak ke mana dia nak bawa bisnes ni. Sebab apa, banyak orang dia pergi seminar, banyak orang pergi program training, dia belajar Facebook Ads, dia belajar Telegram, dia belajar WhatsApp, dia belajar design, dia belajar website, dia belajar chatbot, dia belajar email. Semua benda dia belajar. Bagaimana untuk menyusun ilmu tu supaya dia menjadi satu funnel. Dia menjadi satu perjalanan yang ikut proses-proses tertentu. Sejujurnya bisnes ni dia tak semudah yang orang sembang. Kalau bisnes ni kita nampak bagaimana ada banyak benda sebenarnya yang kita kena tahu dalam bisnes ni. Jadi itu gambaran awal yang saya, marketing ni is a process. Marketing ni sebenarnya adalah satu proses yang dia sentiasa berterusan dan dia ada tahap. Benda ni dia mesti kena ada funnel. Dia mesti kena ada terowong, dia mesti kena ada jalan yang teratur supaya bisnes kita ni berjalan dengan lancar dan juga capai objektif yang kita nak. Okey, dalam grup WhatsApp hari tu saya pentingnya mindset. Okey. Mindset ni sangat penting untuk kita membina objektif. Kerja makan gaji, kita mungkin tak rasa beban dari segi tekanan kerja tu. Sekalipun hujung bulan kita dapat gaji. Itu konsep makan gaji. Tetapi bagi orang yang buat bisnes, konsep dia lain. Kalau dia tak buat kerja tu dia tak dapat. Sama juga sebelum ni, kalau kita kerja makan gaji, tiba-tiba kerja kita ni ditarik balik. Siapapun dia bayar gaji separuh ataupun dia berhentikan kerja, dia akan hilang punca pendapatan. Bila hilang punca pendapatan, tertekan. Bila kita akan rasa tertekan, baru kita akan mula mencari apakah alternatif lain, peluang-peluang
peluang lain yang kita kena. Ilham Okay, okay. Jadi bila jadi macam ni dia macam satu kejutan. Apa boleh survive? Macam Azri, macam mana nak kahwin kan? Jadi macam Kak Rauzah, ada suami kan? Ada anak-anak? Ada anak? Lepas tu student, lepas tu ada student anak. lagi, PhD. Kak Rauzah ni dia lain. Dia ada suami, dia ada anak, and then dia ada PhD. Walaupun suami bekerja, tapi dia sebagai isteri dia tak nak membebankan suami dia. Dia tak nak gunakan banyak duit suami dia. Jadi dia cuba usaha sendiri, buat PhD dan sebagainya. Bila mindset ni, kita akan lebih kuat bila kita berada dalam keadaan tertekan. Bila kita berada dalam keadaan susah, baru kita akan struggle untuk capai benda tu. Saya ialah kalau nak cerita masalah ni, semua orang ada masalah kan, ada cabaran. Tetapi saya pernah melalui fasa-fasa yang agak kritikal lah. Ada satu ketika tu sehari saya makan, sehari sebungkus Maggi saya makan, and then tak ada duit nak bayar sewa, and then tak ada duit nak beli makanan dan sebagainya. Jadi saya banyak pergi ke kelas, saya banyak membaca, and then saya set up training, and then sampailah peringkat yang ada di tempat saya sekarang ni. Dia terpaksa melalui proses-proses tertentu lah. Dan saya tak boleh mahir sesuatu benda tu tiba-tiba. Itulah saya rasa saya nak give back kepada community, saya nak bagi balik manfaat kepada kawan-kawan saya, rakan-rakan yang terdekat. Walaupun tak ramai, saya dapat bantu dia sama-sama berjaya. Okay? Jadi mindset ni penting. Mindset bisnes ni dia mesti bermula dengan niat. Bantuan nak dapat duit, percayalah kita akan kecewa. Jadi kalau niat kita mula-mula ni nak bantu orang kita. Jadi kalau niat kita semata-mata duit, kalau kita tak dapat, kita akan rasa menyesal, kita akan rasa sedih, kita akan rasa tak puas hati. Tapi kalau insya-Allah Allah akan bantu kita, baru keuntungan tu akan datang pada kita. Yang ni yang saya pesan pada wife saya. Bila dia menjual produk-produk kaitan dengan agama ni, kena banyak perbetulkan niat. Kita kalau boleh, kita bila buat bisnes kita nak untung. Tetapi kita kena, iaitu niat kita ni nak berniaga, nak tolong orang, nak bantu orang dan juga bantu diri kita sendiri. Jadi niat, bila niat dan mindset, kita kena ada target. Target Ilham dan juga Azri, Kak Rauzah dan juga saya sendiri, target dalam supaya bila kita ada target, baru kita bergerak ke arah mencapai target tu. Contoh macam Azri dengan Ilham proses buat bisnes ni, dan dia dah nampak dah selok belok tu. Cuma macam Azri dengan Ilham target dalam bisnes sendiri, kalau ikut target orang. Tapi kalau kita buat bisnes sendiri, kita ikut target kita sendiri. Jadi contoh saya ambil kes, saya letakkan bisnes untuk dia macam mana untuk capai target 4,000 sebulan, capai 2,000 sebulan. Macam mana dia nak duplicate supaya income tu dapat jadi 2-3 kali ganda. Jadi dengan cara adanya target, baru kita akan target ni dia tak begitu kuat, sebab target ni dia perlu ada faktor yang menolak. Dia mesti kena ada benda yang push dia. Kalau tak ada benda yang push, jadi nak tak nak kena letakkan target ni, dia mesti kena letakkan tarikh, and then dia mesti kena letakkan berapa ni tu. Macam mana kita nak capai 5,000 tu? Kita ada numerical, kita ada data, kita ada maklumat, baru kita nampak. Okey, contoh kalau yang jualan RM10,000, harga produk saya RM100, untung saya RM30. Jadi macam mana nak capai
10 sales. Sales ni dia tak bersih tau. Sales ni dia tak tolak dengan kos. Orang selalu sembang, sales capai 10,000, 50. Azri dan juga Ilham Kak Razak, kami kerja dengan travel agency. Travel agency ni kalau sembang pasal sales, kita sembang juta-juta. Sebab bila kita 1,000, 5,000, 6,000, bila orang tanya sales kau berapa? Kalau kita sebut 10 juta pun orang tak percaya. Sebab jadi Azri dengan Ilham ni memang power. Kalau produk yang ribu-ribu pun dia boleh close, takkan produk 10-10 tak boleh nak close kan Azri? Azri power. Saya apa? Azri tu. Jadi target jualan. Itu sebab bekerja dengan orang target syarikat. Tapi bila kita ada target sendiri ni dia lain tau. Dia punya push tu, dia punya nafsu nak kejar tu lain macam. Sebab kita 2,000. Jadi saya ada juga share dalam grup WhatsApp tu, nak capai 10,000 ni bahagi dengan harga produk. Berapa banyak produk yang kita perlu jual dalam 1 bulan. Jadi kalau produk tu harga RM100, saya perlu jual 100 produk dalam tempoh 1 bulan. Jadi kalau 100 produk 1 bulan ni, kalau sehari kita nampak macam banyak. Dengan 30, kita dapat dalam 3 hingga 4 produk sehari. Kita target minimum kena jual 3 hingga 4 produk sehari, target sales 10,000 sebulan. Okey, bila kita dapat capai target 10,000 sebulan, kita akan dapat ke RM3,000. Jadi RM3,000 ini adalah untung yang memang akan kita dapat. Selepas kita tolak dengan kos produk, kita tolakkan kos operasi dan sebagainya, internet, hutang dan sebagainya. And then bila dah tolak tu kita dapat RM3,000 bersih. Kita akan rasa puas sangat dapat sebab bila kita buat something tu kita dapat capai. And then nikmat ni, dia boleh rasa nikmat tu macam mana. Nikmat kita buat bisnes kita dapat untung berbeza dengan nikmat kita kerja dengan orang kita dapat gaji. Dua-dua semua bisnes dapat keuntungan. Okey? Jadi saya dah share tentang 3 benda. Yang pertama niat, yang kedua mindset. Okay. Benda ni sangat-sangat penting. Okey? Bila kita dah ada 3 benda ni, saya nak share tentang 7 saya nak share tentang penting untuk memajukan bisnes. Okey? 7 proses penting untuk memajukan bisnes. Okey, proses yang pertama saya share. Okey, yang pertama adalah product knowledge. Manilah, Milang. Ada? Okey, proses yang pertama sekejap je, jangan risau. Saya share sekejap je. Product knowledge sangat penting. Jika kita tak ada lagi mindset, kita tak ada lagi niat, kita tak ada lagi target proses ni. Okey? Proses yang pertama dia mesti kena product knowledge. Syarat nak ada product knowledge ni kita kena ada produk. Produk Mami Happy ni produk pendidikan untuk kanak-kanak kalau salah. Ya, betul. Buku-buku, and then dia ada flip card, and then tarik dengan Mami Happy ni produk ni. Cuma untung dia sikit. Betul tak kalau salah? Tengok juga kadalah RM15 komisen, pasal ada bonus bolehlah 21 produk. Mesti kena fokus produk yang untung tinggi. Yang untung tinggi Jadi kalau tak buat sale dia dapat berapa ringgit? RM30, RM40 komisen. Tapi tak apa, bisnes ni proses tu. Yang paling penting ni bisnes ni dia tentang passion. Kita buat tu kita rasa seronok, kita rasa puas. Okay? Tetapi kalau kita boleh dapat produk yang lebih tinggi, why not kita cuba produk tu? Betul tak? Okay? Okay, macam Azri nak jual apa Azri? Ada buat keputusan tak? Produk apa? Tak tahu lagi, tak buat keputusan lagi nak jual apa. Ilham? Saya ada juga jual makanan. Oh, ya. Jual makanan? Dia jual Ya. cookies. Cookies. Dia apa?
cookies. Okay, nak raya kan? Tarik. Cookies ni dia bermain dengan margin. Dia main dengan margin. Untung dia kecil tapi margin dia tinggi. Itu Ataupun dia adalah producer, dia akan untung tinggi. Sebab modal untuk buat cookies ni tak tinggi mana. Tapi untung dia, tapi kalau dia adalah agent ataupun dia adalah dropship, untung dia mungkin tak banyak. Okay. Tapi tengok juga cookies ni apa kalau jual. Itu lain macam lah kan. Okay. Macam Azri itu saya ada bagi tahu kat dia pasal ni sebab saya akan launching produk. Produk ni margin untung dia RM20 hingga RM75 satu per jualan. And then dia akan dapat commission RM20 hingga RM75. Jadi commission dia tinggi sebab lagi satu dia produk digital. Produk digital ni senang nak tak payah keluar modal. Kerja dia promote je. Kerja dia promote, bila ada orang beli dapat commission. And then dari segi sebab saya ada buat demand tu, sehari tu boleh lah dapat leads dalam 25, 30 leads orang berminat dengan kelas mengaji ni. InsyaAllah ada sebab setiap hari ada orang yang teringin nak belajar mengaji. Macam saya punya wife ni dia memang ustazah. Dia belajar ada sedikit ilmu berkaitan dengan Al-Quran, dia share dengan orang. Okay, jadi itu untuk produk digital lah. Jadi kena buat keputusan untuk buat bisnes apa, and then bila dah buat keputusan tu kena stick kepada. Kalau nak buat makanan sungguh-sungguh. Kalau nak jual software sungguh-sungguh. Kalau nak jual produk pendidikan, jual produk pendidikan sungguh-sungguh. Semua ni bergantung kepada kesungguhan lah. Okay. Yang pertama product knowledge. Product knowledge ni kita kena betul-betul tahu tentang latar. Okay. Kita kena tahu latar belakang produk kita. Contoh macam produk saya baru kita nampak benda tu exactly. Okay, contoh saya explain pasal business yang saya tak untuk wife saya ni. Berkaitan belajar mengaji Al-Quran ni. Jadi kelebihan untuk produk ni saya kena fikirkan sebab apa yang membezakan belajar Al-Quran ni dengan orang lain punya. Saya kena fikirkan USP. USP ni adalah Unique Selling Proposition. Apakah dia pada produk ni? Okay, apa keunikan yang ada pada produk ni? Yang kedua, apakah manfaat yang daripada produk ni? Okay. Yang ketiga, apakah masalah yang boleh diselesaikan oleh produk? Yang pertama sekali adalah keunikan, yang kedua adalah manfaat produk pada orang lain yang boleh diselesaikan oleh produk ni. Apakah masalah orang yang boleh diselesaikan oleh produk ni? Ini sangat penting. Manfaat, masalah, dan yang ketiga keunikan. Kita kena produk tu. Orang beli produk tu, yang pertama sebabnya dia ada masalah. Dia contohnya macam bisnes, maybe kemungkinan mak bapak yang beli produk-produk pendidikan macam buku-buku belajar, mungkin anak dia banyak main. Mungkin dia tak tahu apa benda dia nak ajar ke anak dia ni. Macam mana nak ajar anak dia supaya minat untuk mengaji. Bagaimana nak mendidik anak dia ni supaya mudahlah dia. Kemudian bila itu masalah. Kemudian jadi bila dia ada masalah, dia nak mencari penyelesaian. Bila nak nampak produk Mami Happy ni, dia boleh membantu menyelesaikan masalah dia. Dia boleh membantu untuk bagi mengaji, suka solat, taat pada ibu bapa dan sebagainya. Jadi yang kedua, dia nampak tentang manfaat. Dia nampak bahawa manfaat yang baik untuk dia berikan kepada anak dia. Manfaat dia, anak dia akan lebih jadi
lebih cerdik, lebih berakhlak baik. Jadi dia nampak manfaat tu. Kalau anak dia baca benda ni, insya-Allah anak dia akan jadi manfaat. Lepas masalah dia selesai, selepas dia nampak manfaat, maka dia akan tengok, sebab banyak je produk kat pasaran yang ada membantu selesaikan masalah yang sama, membantu yang sama, dan yang ketiga dia akan tengok apa keunikan produk ni berbanding produk-produk lain. Jadi keunikan produk dia sama ada kita sama dengan dengan produk orang lain ataupun produk kita ni ada keunikan yang tersendiri. Kalau website punya bisnes ni yang 48 video tutorial ni, apa beza belajar mengaji dengan dia dengan belajar. Jadi saya jenuh fikir macam mana nak bezakan video tutorial ni dengan video tutorial dengan orang yang lain. Highlightkan dengan video tutorial ni, satu adalah dari segi konten. Konten ni detail dia huraikan satu-satu, sebut dengan jelas, dengan perlahan-lahan, ada ulang beberapa kali supaya pendengar ni akan betul-betul faham dia belajar. Okey, itu yang pertama. Saya fikir tentang konten. Yang kedua, apa lagi yang saya boleh offer kepada pembeli-pembeli ni? Dia akan dapat group support. Group support ni ada ustaz dan ustazah yang akan membantu anak dia untuk belajar. Kemudian yang ketiga akan ada kelas FB Live. FB Live sharing ataupun dia ada kelas online macam ni. Online ni dia akan pelajar-pelajar tu secara live. Okey. Kemudian yang keempat, dia akan diberikan buku, rujukan, alat bantu nota yang dia boleh rujuk. Okey. Yang kelima, saya susunlah ada beberapa lagi kelebihan-kelebihan pada produk ni. Yang produk saya dengan produk orang lain. Dengan cara itu, saya boleh meyakinkan, saya boleh meyakin ni bagus. Produk saya ni, ini beza dia. Sebab memang ada. Bila dia closing WhatsApp ada tanya, apa beza video ni dengan video yang lain? YouTube dapat video free je. Jadi itulah pentingnya product knowledge ni supaya kita betul. Bila ada orang sebut je tentang video ni, sekali petik je kita boleh explain. Okay? Macam Ilham, kalau jual produk makanan, apa beza cookies ni dengan cookies yang lain? Kamu nak jawab apa? Murah, sedap, berbalut. Cakap benda yang sama. Saya jual lagi murah. Sebalang RM15 je. Ringgit? Dia tak buat sedap. Dia buat pakai Boleh je mesin. cakap. Dapat free. Apa istimewanya cookies ni? Istimewanya cookies ni sebab ada saya. Okay? Jadi kena fikirkan, cookies ni dia bermain dengan emosi tau. Okay, lagi saya share tentang emosi. Azri hari tu dia beritahu lah dia berminat untuk jadi saya punya dropship agent untuk video tutorial ni. Ni saya ada bantu dia untuk set up jual software business. Jual software business, okay, jual software business ni memang sangat, kalau dia nak jual sesuatu software tu, dia kena betul-betul tahu apa yang ada dalam software ni, macam mana cara guna dia, jadi apa tips-tips dia, strategi-strategi yang boleh guna. Jadi baru orang boleh percaya kelebihan software tu dan dia akan beli software tu daripada kita. Jadi product knowledge ni benda yang sangat-sangat penting betul kuasai untuk sebelum kita mula menjual. Okey? Itu yang pertama. Bagi yang kedua adalah customer avatar ataupun audience. Customer avatar ataupun audience, saya tengok kat skrin, pada kamera kat bawah.
Okay. Customer avatar dia berkaitan dengan audience. Lain produk, audiensnya berbeza. Okay, lain produk, atau macam kalau cookies. Ilham kalau cookies, audience dia siapa? Orang. Yalah, orang tu okey. Audience ni kita kena detailkan. Jantina dia, umur berapa, tinggal kat mana, kerja mana, anak berapa orang, kerja apa aset dia ada. Okey? Jadi dia bagi sebagai demografi audience kita tu supaya kita tahu target kita siapa. Kalau orang yang datang pada kita ni, oh dia ni bukan target kita. Contohnya, budak umur 1 tahun. Saya nak beli biskut ni boleh tak? Cookies ni. Rasa kamu akan jual tak kat dia? Dia nak saya jual. Tapi budak-budak kan. So kita kena ada target lah. Mungkin remaja ataupun mak dia Okay. Tentu kan. Biasa perempuan lah. Kan suka kan macam tu kan. Umur dia? 18 hingga 18 lah. Dia 18 tahun tu biasanya dia dah matang kan. So dia suka makan coklat juga. Okay. Menarik. Kalau Azri kalau kamu jual video belajar mengaji, audience boleh pada umur remaja atau budak-budak lepas tu sampai makcik-makcik, pakcik-pakcik, nenek pun boleh lagi. budak-budak ke remaja? Budak-budak boleh kak. Sebab ni lagi senang kalau nak mengaji. Sebab diorang, otak diorang bersih kan. So diorang ni cepat catch up lagi cepat laju. Tapi lambat sikit lah. Tapi tak ada masalah pun. Dia yang pasti kena orang yang betul-betul berminat lah. Yang berusaha untuk nak mengaji. Okay. Nanti saya explain sikit saya share. Okay Kak Roza? Mak ada budak-budak kan? Okay, mak dengan ayah berbanding dengan budak-budak. Okay. Sekarang ni saya betul. Walaupun produk kita ni untuk kanak-kanak, untuk baby ke, untuk budak-budak ke, remaja ke, tetapi dia tentang kepada siapa kita nak jual. Walaupun produk kita ni sesuai untuk kanak-kanak, tetapi audiens atau sebenarnya adalah mak bapak kepada budak-budak tu. Sebab apa? Budak-budak ni dia tak ada purchasing power. Dia tak ada kuasa beli. Yang ada kuasa mak bapak dan juga warga emas dan ke atas. Dan mak bapak ni pun kena tengok juga kebiasaan orang yang berusia 30 tahun dan ke bawah, dia tidak begitu fikir soal pendidikan. Sebab apa Azri? Sebab dia orang terlalu busy bekerja. Sebab dia apa? Sebab busy bekerja. Selain tu nak tahu tak sebab apa Azri? Nak tahu kan? Sebab dia tak kahwin lagi. Bila dia tak kahwin lagi, buat apa dia nak fikir soal pendidikan anak-anak dia? Okay, misalnya orang muda ni dia boleh pergi ke masjid, dia selalu tengok YouTube. Jadi kesedaran dia terhadap benda macam ni orang yang berusia 35 tahun dan ke atas. Kenapa 35 tahun dan ke atas? Bila seseorang perempuan kemungkinan dia kahwin lewat, biasanya dia akan kahwin lewat. Yang kahwin on time ni biasanya perempuan, umur 25 kahwin, perempuan kahwin. Jadi bila dia berusia 35 tahun, anak dia yang paling tua 10 tahun. 10. Berapa Kak Azlah? 9 ke 10 tahun lah. Yeah. Umur 25, sekarang ni umur dia 35. Jadi kemungkinan dalam 8 hingga 10 tahun takkan baru kahwin. Tapi ada
Baru kahwin 3 bulan tahun terus dah bertiga lah. Okay, jadi anak dia dalam lingkungan 8 hingga 10 tahun. Jadi anak dia ni sesuai dengan produk yang kita nak jual. Jika produk tu target dia adalah kanak-kanak, bermula daripada kanak-kanak. Okay, itu berkaitan dengan bagaimana untuk kita target audiens yang betul. Lepas kita ada audiens yang betul, baru kita kena marketing platform. Okay, marketing platform ni dia tentang bagaimana untuk kita memasar apakah platform-platform yang kita boleh manfaatkan untuk memasarkan produk kita, untuk mempromosikan produk. Biasanya orang mudah nak tangkap and then dia mudah nak beri jawapan. Antaranya platform yang boleh guna Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram ataupun website. Jadi benda-benda yang basic dan semua orang biasa. Tetapi apakah kaedah, cara bagaimana untuk integrate ataupun integrasi supaya dia boleh mewujudkan satu perkaitan. Yang ni tak semua orang tahu dan tak semua orang ajar. Orang ni boleh ajar, okey, cara nak post kat group macam ni, cara nak buat post kat page macam ni, nak jadualkan posting macam mana, cara nak komen macam ni. Dia boleh sama juga, lepas tu dia ajar Instagram pula, and then dia ajar cara nak buat iklan kat Instagram, nak naikkan followers. Lepas tu dia ajar closing di WhatsApp. Dia ajar cara closing di WhatsApp, apa skrip yang kita kena guna. Tetapi susah yang boleh ajarkan macam mana kita nak integrate semua ni supaya dia menjadi satu proses yang lengkap bermula daripada A sampai Z. Bagaimana nak membina perkaitan antara platform-platform ni. Membina perkaitan, baru kita boleh menjalankan bisnes ni dengan bersistem. Bila bisnes ni tak ada sistem, kita buat. Dia pergi ke kelas bayar beribu-ribu. Dia diajar tentang macam mana nak buat itu, macam mana nak buat ni. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana nak integratekan platform-platform ni supaya dia menjadi satu sistem yang lengkap. Memang betul sebab saya dulu pernah melalui benda ni. Saya masuk ke dalam satu circle, saya bayar masa tu 3,000. Saya kumpul duit, saya bayar 3,000 lebih. And then dia ajar satu-satu. Saya pun belajar lah. Belajar FB Ads, saya belajar chatbot, saya belajar Instagram, saya belajar website, saya belajar design, saya belajar banyak benda. Tetapi bila balik tu saya tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Ajar bagaimana nak menguruskan ilmu tu. Saya tidak diajar macam mana nak integrasikan platform-platform ni supaya dia menjadi yang bersistem. Okay? Yang ni saya akan share kemudian untuk topik yang seterusnya berkaitan dengan sales terowong jualan. Okay, sales funnels ni dia akan melibatkan peringkat demi peringkat yang kita perlu lalui supaya proses dia ada sistem dan dia ada target dan dia ada strategi macam mana nak capai. Okay, itu berkaitan dengan marketing platform. Empat adalah skrip jualan. Okay, skrip jualan ni orang nak enter ni lah Cik Fauzi, Cik Mat. Okay, sekejap kita bagi dia ni bagi dia join. Oh, ramai nak join ke? Oh, ada satu. Okay, Cik Fauzi kita tunggu Cik Fauzi sekejap. Okay, Assalamualaikum Cik Fauzi. Cik Fauzi. Connecting audio. Okay, tak apa, nanti saya akan kita teruskan dulu kat mana tadi kita? Skrip jualan
Ya. Okey, ini saya nak bagi tahu walaupun kita tahu macam mana nak integratekan platform-platform social media ni, tak tahu bagaimana nak mengolah ayat jualan, benda tu still tak boleh nak berlaku. Macam mana menulis ayat iklan, menulis skrip jualan, macam mana nak closing, macam mana nak follow up, macam mana nak pujuk, macam mana nak membuat bayaran, macam mana nak buat ayat untuk jelaskan tentang kelebihan, macam mana ayat nak cara-cara menggunakan. Jadi benda ni dia nampak simple tau. Orang selalu cakap copywriting, orang selalu cakap skrip jual. Bila kita buat bisnes ni sebenar, kita lalui proses ni, baru dia akan nampak apakah konten di sebalik skrip jualan ni. Yang ni saya ajar pada saya punya wife. Sebelum ni dia diajar tentang cara buat copywriting. Sangka pula bila masuk ke WhatsApp, dia ada banyak jenis skrip yang dia kena ada. Skrip nak buat bayaran, skrip nak pujuk, skrip nak follow up. Semua skrip-skrip ni siapa yang nak ajar kita? Sendiri. Tapi masalahnya bila buat sendiri, kita pun tak tahu apa benda kita kena buat. Sebab tu kita perlukan guru yang boleh ajar kita, yang boleh guide kita macam mana nak buat skrip jualan untuk bisnes. Bila skrip jualan ni dah ada, mana pelanggan sekalipun, insya-Allah kita boleh deal dengan dia. Sama ada berjaya ataupun tidak, itu kemudian. Yang penting kita tahu macam mana apa kita nak jawab. Bila dia nak beli, macam mana kita nak upsell, macam mana kita nak pujuk. Okey? Macam mana nak tolak pelanggan pun ada. Jadi itu berkaitan dengan skrip jualan. Cik Fauzi dengar ke? Assalamualaikum Cik Fauzi. Dengar. Tak nampak video ni. Tadi nampak dah video tu. Tak apa. Saya off video sebab ada anak-anak semua sekali. Tak apa. Saya dengar suara. Okay. Tak apa, nanti saya explain tentang Zoom ni dia tak ada masalah. Nanti saya akan explain. Ramai orang risau tentang Zoom. Sebenarnya semua platform untuk online meeting ni dia ada risiko. Nanti saya akan explain di perakhiran saya punya. Cik Fauzi, nanti saya akan ulangkan secara ringkas apa saya punya sharing. Tak apa tuan. Dan Teruskan. kemudian boleh tengok ni rakaman apa semua. Keempat tadi dia berkaitan dengan sales skrip jualan. Okey? Skrip jualan. Kemudian kita masuk part yang kelima tentang seni closing. Seni closing ni dia tidak boleh sangkut tak kepada skrip semata-mata. Kalau kita nak close dengan seseorang, kemungkinan cara kita guna ayat tu tak yang kita ada. Kita nak close dengan remaja, kita nak close dengan orang dewasa, dengan kita nak close dengan warga emas adalah benda yang berbeza. Jadi seni closing ni dia mesti bersifat fleksibel. Kita tengok, kita layan dia mengikut kesesuaian dia. Kita gunakan bahasa yang sesuai dengan keadaan dia. Jadi benda bisnes baru kita tahu apakah kesan buruk, apakah kesan positif. Kalau kita salah gunakan seni closing ni. Kesimpulan untuk seni closing ni, dia mesti bersifat fleksibel dan mesti bersesuaian dengan audiens. Perkataan yang kita guna. Jadi cara kita nak menjelaskan sesuatu benda, setengah orang kita berzat. Tetapi setengah orang ni dia nak tahu benda yang ringkas saja. Kita explain dia secara ringkas je. Okay? Itu berkaitan dengan seni closing. Dan ada beberapa orang kawan saya dia datang pada
saya dia tanya, sebab kawan-kawan saya mesti panggil saya cikgu. Dia tanya saya apa benda nak buat, semua dah buat dah. Software dia buat, email, FBX, IG, website, dan saya advise pada dia untuk buat benda yang nombor 6. Nombor 6 adalah berkaitan dengan networking ni. Kak Razah ada ke? Okey, ada. Ada eh? Ada. Okay, tak apa. Kalau geng suara ada. Okay. Jadi berkaitan dengan networking ni, jika sampai satu masa bisnes kita stuck ataupun dia bergerak, dia tak menurun ataupun dia tak menaik ataupun dia tak menaik, dia kerja nak menurun je. Okay. Jadi bila part networking ni ada melibatkan database ataupun dia melibatkan kerjasama. Dua benda dalam networking ni. Yang pertama adalah database dan kerjasama. Okey, berkaitan dengan networking ni, jika semua banyak benda kita dah buat, tiba-tiba bisnes kita ni static, go for networking. Yang pertama, manfaatkan database sedia ada. Tambah dalam keadaan PKP ni, untuk kita membuat pengiklanan, kita kena fikir banyak kali. Sebab apa, kesan dia kemungkinan tidak sama kesannya ketika keadaan jadi networking ni dalam keadaan yang tertekan macam ni, kita manfaatkan database sedia ada. Macam mana kita menjual membeli dengan kita berkali-kali? Macam mana kita nak upsell pada dia? Macam mana kita nak downsell pada dia? Jadi database tu, kita follow up balik database yang lama, tanya sama ada dia berminat lagi ataupun tidak. Okey, itu. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama ni antara strategi marketing yang memang very low. Kita kerjasama dengan orang tu boleh gunakan database dia untuk dia jual produk kita. Dia boleh dipanggil sebagai cross selling. Dia boleh matchkan dengan kita punya produk, jual sekali. Jadi dia akan berikan situasi win-win situation. Kita dapat manfaat, kita pun dapat manfaat. Jadi networking ni very powerful kalau kita nak jimatkan kos perniagaan. Okey, nak jimatkan kos perniagaan dia. Database yang sedia ada ni dan juga rakan kerjasama yang kita bina ni, dia akan membantu kita untuk plan ketujuh, iaitu recruitment. Jika kita lepas kita gunakan database untuk buat jualan yang berterusan dan kita jaringan kerjasama dengan orang lain untuk membuat jualan, kita juga boleh menggunakan networking database dan juga networking kerjasamanya untuk rekrutmen. Contoh, kita ada database 1,000 orang. 1,000 orang ni kita akan educate dia supaya satu orang. Jadi 1,000 orang dia akan beranak menjadi 2,000. Dia mungkin beranak menjadi 1,500. Cara kita nak duplicate database yang kita ada supaya kita boleh rekrut lebih ramai pelanggan dan ramai ejen ataupun dropship. Bila ejen dan dropship dah ramai, beban tugas kita, modal yang kita perlu keluar kecil. Kita tak payah nak invest banyak untuk buat iklan. Sebab apa? Ejen dan dropship kita akan membantu mempromosikan produk kita. Tetapi kena pegang pada konsep perkongsian. Kita kongsi manfaat dengan ejen dan dropship kita. Kita kongsi rezeki. Jadi lepas ada networking, kita go for recruitment. Kita rekrut seramai mungkin ejen, dropship dan sebagainya supaya mau diturunkan, belanja bisnes kita dapat diturunkan dan kita dapat meningkatkan jualan secara konsisten. Okey, dan 7 proses penting untuk meningkatkan jualan dalam perniagaan. Sebab apa? Networking dia tidak akan habis sampai bila-bila. Okey? Contoh macam product knowledge, dia akan habis. Sampai satu masa kita akan terpu. Kita memang kuasai dah tentang latar belakang produk, kelebihan dia, keunikan dia, manfaat dia, masalah dia dan sebagainya. Dia akan
tepuk. Yang kedua, sampai satu masa kita akan betul-betul faham tentang siapakah audiens kita, siapakah pelanggan kita. Yang ketiga, kita dah marketing platform, kita dah tahu apa benda nak buat, macam mana nak integratekan antara platform-platform marketing yang kita ada ni. And then sampai satu masa dia rasa semua benda dia dah buat dah. Yang keempat, skrip jualan. Skrip jualan ni dia akan sentiasa ditambah baik. Tapi dia akan berada dalam keadaan yang stabil. Maksudnya dia boleh gunakan skrip jualan yang sedia ada je. Dan dia akan tambah sikit demi sedikit lah. Closing. Kalau dia dah biasa buat closing, dia dah mudah dah untuk dia close produk-produk dia, close dengan pelanggan. Kemudian apabila ni networking dan recruitment ni benda yang akan berlaku secara berterusan. Database 1000 jadi 2000, 2000 jadi 3000, 3000 jadi 4000 dan bertambah. Dan dengan cara itulah kita akan kurangkan beban kerja, kita akan kurangkan kos perniagaan dan segi jualan dan juga membina jualan yang konsisten. Okey? Jadi itulah perkongsian saya bertujuh proses penting yang perlu dilalui untuk meningkatkan jualan perniagaan. Okey? Sana? Ada. Ada? Ni Kak Roza ada? Ada. Nampak saya kan dalam kamera? Nampak. Nampak Okey. Baik, itu sharing saya. Jadi dengan saya punya sharing. Cuma mungkin macam Cik Fauzi dan juga Kak Rozah tak tahu background saya. Jadi sepatutnya benda saya share pada mula lagi. Tapi disebabkan masa mula tu ramai yang tak masuk lagi. Jadi saya share benda ni kemudian. Okay. Kan saya sedikit macam saya graduate 2015 daripada universiti. And then saya jadi lecturer setahun. Masa jadi lecturer tu saya dah banyak pergi seminar, pergi training, baca buku dan sebagainya. Dan dalam tempoh setahun tu saya set up saya punya consultancy service. Saya buat marketing consultant, design, buat video editing. Lepas tu saya tak buat lagi jual-jual produk ni. Kemudian saya quit lecturer setahun and then saya 2015 tu saya dah start dah main online marketing, saya buat website dan sebagainya. Cuma saya tak ajar orang. Start 2017 saya fokus kepada bisnes. Banyak benda yang saya buat. Yang mula dulu saya buat printing, buat graphic design and then saya buat poster. Kemudian saya move kepada buat website, business development. Website itu baru bila saya dah kuasai dari segi chatbot, saya dah kuasai Facebook Ads, Instagram, website, video, poster, dan beberapa lagi benda-benda lain lah, skill penulisan, copywriting, buat email marketing dan sebagainya. Bila saya dah kuasai benda tu, saya sebenarnya ada produk kosmetik sendiri. Sekarang pun masih running tapi dah ada team lain yang handle. Sehinggalah duit saya dilarikan untuk, and then pernah juga rugi beberapa puluh ribu untuk buat bisnes. Ada satu tu saya buat IT development, IT and system development. Saya jadi consultant. Yang tu pun saya bring project lebih pada 100,000 tapi duit berpuluh ribu dah invest. Jadi pernah merasai jatuh bangun dalam perniagaan. And then saya punya bisnes sendiri, saya jual software. And then saya ada rakan kerjasama berada di Kajang, Bangi. Dia ada pejabat kat sana sekalipun. Fokus jual software. Tetapi bila bisnes ni, saya ni jenis yang malas nak buat benda sama banyak kali. Yang automation. Biar saya set up iklan, biar dia auto deal. WhatsApp saya pun auto reply. Kadang saya message to send je. Saya jadualkan message tu, dia auto send pada dia. Jadi dia ingat saya message dia. Tapi memang betul niat saya nak message lah. Cuma saya jadualkan saja. Jadi sama juga dari segi jualan. Lepas ni nanti insyaAllah saya akan share macam mana untuk auto
memastikan platform media sosial dan juga software. Okay, jarang ada orang yang share berkaitan dengan complete sales funnel. Dia boleh ajar, tetapi jarang ada orang yang akan ajar macam mana nak integrate semua ni menjadi satu sistem yang lengkap. Okay. Kemudian setup untuk software ni saya rasa boring sebab saya banyak masa lapang. Sebab benda tu dah automatic. Bila orang beli, automatic hantar email, automatic bagi access tu, ada group support automatic. Jadi benda tu jadi boring and then saya join travel agency. CEO travel agency jual software je pada travel agency ni. Tapi CEO di invite saya untuk jom join company untuk saya bantu develop dia punya team. And then sampai sekarang saya masih lagi seorang pekerja bagi travel agency. Dalam masa yang sama saya dah ada bisnes sendiri, bisnes beberapa orang kawan dan juga saya set up bisnes untuk saya punya wife lah. And then background saya memang walaupun saya banyak involved dalam 5 tahun dalam bisnes online, insyaAllah lah saya ada beberapa skill yang saya boleh kongsikan dengan semua. Bagaimana untuk tingkatkan jualan, dan saya sharing ni pun lebih kepada passion supaya saya boleh recap balik ilmu ni. Kalau saya tak share, hilang. Okay, itu sedikit tentang saya punya gambaran berkaitan dengan latar belakang saya, kerjaya saya, yang saya ceburi, dan insyaAllah banyak benda yang saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan semua. Okay, macam tadi Kak Rozah, Azri dan juga Ilham, Azri dikira barulah, beginner, baru nak start bisnes sebagainya. Cuma macam Cik Fauzi dan Kak Rozah ni, kalau boleh boleh tak share dengan apa masalah yang dihadapi dalam bisnes dan apa yang Cik Fauzi dan Rozah perlukan untuk membantu bisnes Cik Fauzi dengan Kak Rozah. Kita mula dengan Cik Fauzi dulu boleh? Boleh. Assalamualaikum. Cikgu dengar? Dengar. Saya nama Fauzi lah. Nama saya asal Kelantan di Bandar Baru Bangi. Okay. Waktu PKP ni saya duduk kat Kedah. Oh. Tak, sebab masa hilang lawak Kelantan sikit. Tapi kadang-kadang tu baik jugalah. Bisnes saya bisnes ni macam baru bermula, baru nak start lah. So sekarang ni sedang cuba sistem dropship sajalah. So saya jadi dropship beberapa benda lah. Contoh stroller, sekarang ni dropship. Lepas tu ada beberapa benda-benda lain lagi lah, macam buku, apa lagi, hand sanitizer. So baru sikit je lah. Cuma sekarang ni lebih kepada pemasaran. Saya rasa saya menempatkan diri dalam pasaran je. Itu je. Saya punya Cik Fauzi, ada tak dalam senarai nama? Oh ada. Bangi, trading dan dropship. Okey, baik. Okey, Kak Rozah, cabaran yang Kak Rozah hadapi, masalah dan apa yang Kak Rozah perlukan untuk bantu bisnes Kak Rozah? Kalau tengokkan bisnes ni dah start, awak banyak jadi dropship lah sebelum ni. Sambil sebab student, lepas tu ada family kan. Lepas tu bila dengan Mami Happy ni dia macam sangatkan. Lepas tu tapi masalah dia sekarang, kalau ikut daripada 7 yang Tuan Afifi share ni, pasal marketing tu lah sempat pun nak post kat FB selalu, nak post kat IG selalu. Dah dekat lab menghadap kerja memang tak sempat nak buat kan. Nak buat, itulah kisah dia. Lepas tu pasal nak closing pun dia macam, saya macam kan leader nak buat apa semua, tapi macam dia, kan lain customer ni lain, dia punya rentak kan. Kadang tak pandai
ada seni tak sesuaikan lagi. Itu masalah kedua lah. Tu masalah ketiga nak rekrut. Macam dalam sistem Memihati pun dia ada kita rekrut agent. Ada orang join, lepas tu kita macam guide dia, lepas tu dia macam diam kan. So kita macam tak tahu nak buat apa lepas tu. Itulah antara masalah dia. Okay. Okay, baik. Ni saya share. Mungkin Cik Fauzi masuk lambat sikit. Mungkin tertinggal beberapa belum ni, tapi tak apa. Okay, jadi macam video ni pun dia tak adalah private sangat. And saya pun tak ada masalah untuk share video ni. Okay. Jadi macam Cik Fauzi tadi, dia beritahu dia ada buat banyak bisnes. Dia buat dropship. Sebelum ni saya pun jual macam tu juga. Saya buat banyak produk. Saya jual kosmetik, saya jual ubat kuat, saya jual macam-macam benda saya jual. Apa saya dapat kat Facebook komisen tinggi je saya ambil. Apa dapat Facebook je dapat komisen ni semua saya. Kesannya kepada saya hilang fokus. Saya hilang fokus dan saya tak betul-betul brainstorming bagaimana suatu bisnes tu. Jadi apabila saya pergi ke satu bengkel dengan seorang coach ni, dia bagi tahu kamu kena ada mentor yang kamu betul-betul fokus. Jadi dia bagi tahu dia kata kena ada mentor yang kita boleh betul-betul follow. Mentor boleh ramai follow dia. Yang kedua, kita kena fokus kepada satu bisnes dulu. Bila kita boleh fokus kepada satu brainstorm dia lumat-lumat, kita dah rancang strategi, script closing, kita dah fikirkan marketing apa benda semua, dah kita dah buat gila-gila tentunya, baru kita boleh duplicate kepada bisnes yang lain. Masalah yang saya hadapi sebelum ni, bila saya banyak sangat benda yang saya jual, saya tak berani nak jual produk-produk tu. Jadi saya jual ikut dan je. Kesannya saya punya pencapaian macam tu je. Kadang dia naik, kadang dia turun, kadang dia statik, kadang saya tak tahu apa benda saya nak kena buat sebab banyak sangat benda. Jadi selepas saya fokus kepada satu produk, dan saya betul-betul brainstorm macam mana saya nak jual gila produk ni, dapat profit dengan produk ni. Jadi lepas saya fokus pada satu produk, saya design, saya buat planning, saya buat action plan, saya keluarkan cara buat satu sales funnel lengkap. Bila saya boleh buat benda tu lengkap untuk satu bisnes, bila planning semua dah ada guna untuk bisnes lain, baru saya boleh berpindah ke bisnes yang lain. Jadi saya punya advice lah kepada Cik, bisnes ni, produk ni ada yang bersifat trending, ada yang bersifat current. Dia tak lama. Dia sampai satu masa dia akan stop. Bila benda tu stop, kita dah hilang punca apa benda nak buat lepas ni. Ada bisnes proses. Dia sentiasa ada demand walaupun tak ada musim, tak ada isu dan sebagainya. Jadi kalau untuk tempoh fikir buat bisnes berbentuk trending sebab kita follow trend ya. Tetapi nak tak nak kita kena ada satu bisnes yang bersifat semasa. Jadi kita punya main business. Bila kita punya main business, Cik Fauzi kena betul-betul brainstorm macam mana nak jual ni gila-gila supaya Cik Fauzi nampak flow yang lengkap macam mana nak menjalankan sesuatu perniagaan, tak kisah online. Kalau online lagilah penting untuk ada planning dan sebagainya. Okay, kalau buat offline, planning ni penting tetapi sebab bila buat offline ni kos dia lebih besar. Bila buat online ni kos dia rendah tetapi banyak benda yang dia kena fikir. Jadi advice saya yang bersifat trending tetapi perlu ada satu main produk yang Cik Fauzi betul-betul fikir, betul-betul fokus untuk buat untuk bisnes tu. InsyaAllah bila ada bisnes yang fokus, kita just buat je benda tu and then kita duplicate untuk bisnes ni. Okay, cikgu. Okay, untuk Kak Rauzah, sebab dia student, dia PhD student and then
masa dia banyak dengan education lah, kena baca journal, menulis writing dan sebagainya. And then dia ada family, and then dia buat business Mummy Happy untuk kanak-kanak, and then kena dengan jiwa dia sebab jiwa pendidikan dan sebagainya. Okay, dia kalau business ni dia berasaskan hobi. Hobi ni dia buat bukan sebab paksaan, dia buat sebab hati dia seronok, hati dia bahagia, hati dia rasa gembira. Business ni adalah hobi. Setengah orang apa yang ada dalam bisnes itu adalah hobi. Contoh macam Kak Rozah ni hobi ataupun dia suka dengan kanak-kanak. Jadi hobi dia macam tu. Tapi hobi saya pula, hobi saya adalah kerja. Hobi saya adalah merancang strategi perniagaan dan membangunkan sesebuah perniagaan tu dengan bersistem. Jadi hobi saya kerja. Nasib baik saya kahwin supaya dia boleh kontrol sikit saya punya hobi. Kalau saya tak kahwin, saya rasa sampai pukul 2-3 pagi saya masih kerja. Alhamdulillah lah, terkawal sikit. Boleh tanya dengan wife saya memang kaki kerja. Saya suka menghadap komputer daripada pagi sampai pagi saya boleh hadap. Tapi hobi saya memang macam tu, okey? Jadi bila bisnes berasaskan hobi ni, dia punya passion lain. Cuma untuk pandangkan Kak Razah ada asas bisnes tu yang strong, iaitu berasaskan hobi. Kak Razah perlu ada satu sistem yang teratur. Teratur, perlu ada satu sales funnel yang lengkap. Kena tahu macam mana nak susun strategi untuk meningkatkan jualan dan menjualan yang konsisten. Macam mana nak bina networking, macam mana nak bina rekrutmen, macam mana nak membuat skrip jualan sendiri, kena ada satu, and then just guna je benda tu untuk develop business supaya berkembang. Jadi insyaAllah untuk perkongsian saya akan datang, saya akan berkongsi tentang sales funnel ni daripada apakah proses-proses yang secara praktikal dan realitinya yang perlu dibuat jika dia nak publish business dia dalam dunia online. Okay? Itu berkaitan dengan yang akan datang ni lah. Okay, saya ambil masa mungkin dalam seminit dua untuk closing ya. Berkaitan dengan Zoom ya. Berkaitan dengan Zoom ni memang saya pun study tentang, and then daripada CEO dia buat email kita sendiri. Kalau siapa dapat email CEO dia tu kira power lah. Jadi saya dapat email kita tahu berkaitan dengan keadaan Zoom ni. Dia sedar tentang beberapa benda yang perlu ditambah baik, dan sekarang ni dia dalam fasa-fasa security. Kalau sebelum ni, kalau Zoom ni, dia automatik terus masuk tau. Dia tak ada masuk waiting room. Yang kedua, sebelum ni kita boleh buat online meeting tanpa perlu ada password. Tapi sekarang ni dia kena ada password baru dia boleh masuk ke dalam meeting tu. Jadi sama juga dengan semua orang boleh record video, semua orang boleh share screen. Tetapi dengan setting yang baru ni, kita boleh tetapkan boleh share screen pada orang lain. Jadi ada beberapa dari segi ciri-ciri keselamatan yang telah ditambah. Zoom ni kelebihan dia unlimited tau, dia boleh ramai. Kalau Skype dia boleh 25 orang, Skype boleh berapa? 50. Lepas tu kalau Google Hangout ni boleh 25 orang, dia limited. Bila Zoom ni dia boleh pergi walaupun free, dia boleh pergi sampai 100. And then dia memang user friendly. Jadi sebab tu saya gunakan Zoom. Tambahan pula saya share ni bukan konten yang sebagainya. Dan kita pun bukannya share maklumat peribadi. Dan orang sebenarnya bukan semudah-mudahnya nak access bank. Nak access bank ni bukan senang. MB kan ada isu kan. Itu isu lain sebenarnya. Isu lain. Jadi sebab sekarang ni kalau kita nak transfer duit pada orang lain, dia ada SMS, dia kena ada fingerprint dan sebagainya. Jadi tak kalah benda tu senang sangat sebabkan buka Zoom saja orang boleh access benda tu kan. Lagi satu, kalau masuk ke bank ni pun dia bukannya auto save password kita, tak boleh. Jadi dia ada banyak benda dari segi security ni. As long benda ni kita benda yang berbahaya, berisiko, tak ada masalah nak guna ni. Kita boleh je guna benda lain. Cuma saya masih lagi dengan Zoom.
dan akan Zoom untuk online meeting sharing macam ni Okey, sebagai kesimpulannya kita start tadi pun lambat sikit dalam pukul 9.50, 10 kita lajak sikit. Okey, saya rasa buat masa ni ini saja dulu Ilham dan juga Azri nanti saya akan counter first bantu kamu berdua untuk set up business and then macam mana untuk carilah side income untuk sebagai duit tambah untuk diri sendiri dan juga, jadi nak tak nak kena ada niat lah. Kalau niat tak strong, kalau orang bantu pun dia tetap tak boleh nak buat. Dia kena bantu diri dia. Saya rasa sampai di sini saja dulu. Azri, ada apa-apa nak sampaikan ke, nasihat ke, kata-kata? Kau bagilah satu advice. Kalau kat ni walau ayat. Bagilah dua. Sampaikanlah daripada walaupun satu ayat je. Uish. Bagi dua. Kita sama-sama kita doakan supaya virus ni dapat dihapuskan dengan segeralah, sebab memang orang efek dia memang satu dunia kena lagi macam agensi pelancongan macam yang so memang efek dia memang banyak sangat. So harap bak kata kita punya PM mesti ada pelangi. So kita harapkan benda tu juga berlaku kita. Ya, macam ada hikmah dia yang berlaku. Okay, Allah. Terima kasih Azri. Ni Ilham. Apa? Bagilah sikit. Tak apa. Macam Azri setiap hujan mesti ada. Mana boleh dia tu? Mana sikit. Okay. Assalamualaikum. So kita pun sekarang ni di ambang kita pun rasa mungkin ada antara kita yang ada sekat kan. Apa tu? So yang perlu kita buat ialah sabar berdoa. Jadi insya-Allah mungkin benda ni pun tak panjang. Kita doakan supaya kita semua dalam rahmat dia lah. So setiap benda yang Allah bagi tu ada sebab kan, untuk menghapuskan kan. Kalau betul benda tu kita mohon dipercepatkan lah sebab Ramadan dah 2 minggu je. Minggu. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Bazar online. Okey, Kak Roz. Dia juga akhirnya round table ke apa? Round table ni. Apa sekali terima kasih lah dekat tertarik dekat term automasi bisnes tu. Tu yang follow Afifi ni lah. Sesuai lah dengan line saya. Itu. Terima kasih atas sharing ilmu ni. Selain itu, moga-moga Allah sampaikan kita ke Ramadan lagi. Okey, terima kasih Kak Roza. Cik Fauzi. Terima kasih banyak-banyak semua. Lambat join. Sebab tadi sebenarnya dah uninstall Zoom. Lepas tu tadi terlupa dah uninstall. So kena install line slow tu jadi lambat lagi. Itulah, minta maaf banyak. Terima kasih atas perkongsian. Banyak saya dapat malam ni. Saya kat grup ni InsyaAllah. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah silap Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.